Kita dah jauh dengan Nabi SAW lebih 1400 tahun yang lebih. Jauh daripada Nabi SAW. Jadi Nabi pernah mengungkapkan dalam satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati lahu ajru jihad, lahu ajru syahid. Yang bermaksud barang siapa yang memegang teguh ataupun memegang rapat dengan sunnahku ketika mana umatku dalam keadaan fasad, dalam keadaan rosak, maka baginya ganjaran pahala orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Betapa besarnya ganjaran bagi orang yang memegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita ceritakan bagi orang yang memegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pahalanya sangat besar, iaitu mati syahid. Gambaran bahawa ganjaran ini, kenapa Nabi SAW sebut ganjaran mati syahid, satu signal ataupun satu gambaran kepada kita pada akhir zaman ini susahnya, payahnya, sukarnya untuk kita nak mengamalkan satu-satu sunnah Nabi SAW. Jadi pagi ini kita nak ingatkan tentang pentingnya mengamalkan. Sebelum mengamalkan, kena belajar dulu berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita sebut ni makna sesuai dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Baik. Juga dia ada ungkapan juga mengatakan bahawa di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, sekiranya mengamalkan sunnah Nabi SAW, kata yuhyi sunnati, iaitu menghidupkan sunnah Nabi, sunnah aku, wa ya'allimuna al-ibadallah, dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah sekalian, maka mereka adalah golongan pada khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah, maksud khalifah ni apa dia? Pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tugas Nabi sallallahu antaranya adalah menyampaikan kebaikan, memberi peringatan, memberi berita gembira, dan juga beri amaran akan berita yang buruk. Itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disambung oleh khalifahnya. Yang pentingnya kita menjalankan sunnah Nabi SAW ini, tak kira lah daripada segenap perkara. Kadang-kadang masyarakat kita memikirkan tentang sunnah ini hanya nampak pada ibadah khas sahaja, tidak nampak pada ibadah umum. Ibadah khas ni apa dia? Yang kita sudah maklumlah, solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya dan sebagainya, yang kita kategorikan sebagai ibadah, yang kita faham. Tetapi ramai yang tidak mengamalkan sunnah dalam perkara ibadah yang umum. Ibadah umum ini bagaimana? Daripada celik mata hinggalah kita pejam mata balik. Daripada lahirnya anak Adam itu sehingga kembali kepada Rabbul Jalil. Daripada setiap perkara dalam kehidupan kita ni sebagai manusia, sebagai hamba Allah SWT, keseluruhannya adalah ibadah. Kadang-kadang orang gagal mengaplikasikan sunnah Nabi SAW daripada sudut bekerja. Orang gagal mengaplikasikan sunnah, mengaplikasikan sesuatu perkara itu jadi ibadah dari sudut belajar. Contohnya
makan, minum, pergaulan, berinteraksi dengan haiwan, semua itu adalah ibadah. Bila kita belajar dan kita menteladani Nabi SAW dan juga para sahabat, dan juga dengan panduan Al-Quran, maka apa sahaja perlakuan kita akan jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting, hadis yang sangat popular, sangat masyhur, disebut innamal a'malu binniyat, kan? Setiap perkara itu dimulai dengan niat. Niat lillahi ta'ala, maka dapatlah ganjaran pahala. Adapun perbuatan yang kita buat juga. Contoh makan, kan? Makan itu perkara yang mesti kita buat dalam hidup. Minum, mesti buat dalam hidup. Tapi bila dimulai dengan bismillah, niat lillahi ta'ala, maka dia jadi ganjaran. Itu juga kita bekerja. Kita bangun pagi awal, pulang dengan petang, kita kena buat juga. Sebab apa? Kita nak cari nafkah, nak teruskan kehidupan. Tapi kita bermula dengan doanya, niatnya lillahi ta'ala, niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Akhirnya pekerjaan itu dikira sebagai satu ibadah. Baik. Kenapa digambarkan dalam hadis yang kita sebut tadi, iaitu bila mana diamalkan sunnah Nabi SAW di akhir zaman, diberikan ganjaran al-mati syahid. Pertama kita kena ketahui dulu sunnah tu apa dia. Iaitu sunnah bererti perjalanan ataupun amalan hidup Nabi SAW. Yang mana jika di dunia terdapat banyak jalan yang dibina untuk kegunaan manusia menuju sesuatu destinasi, maka destinasi yang sebenarnya bagi hamba Allah bergelar insan ialah perjalanan menuju akhirat. Jadi kita faham dekat sini, sunnah itu bererti perjalanan hidup Nabi SAW. Seperti yang kita sebut ini, itu yang dinamakan sunnah. Kerana kita kerja buat kita ni, saya sebut tadi, kita dikira ibadah ni daripada awal kelahiran sehingga mati. Bermula celeknya mata sehingga pejam balik. Tu kita punya perjalanan hidup kita, semua akan dikira ibadah. Panduannya Nabi SAW. Sebab tu kita nak belajar, kita nak kena tahu sunnah tu sendiri, maksudnya perjalanan dan juga amalan hidup Nabi SAW. Kalau kita teladani, selusuri perjalanan hidup Nabi, maka sikit sebanyak kita dapat ikut apa yang Nabi ajar. Yang